Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, waalaikumsalam Tuan Jino, Ali Nazri, Irwan, Amirul Ashraf, Nazimi Syahimi, Haris Saiful, Farid, Laila, dan yang lain-lain, insyaAllah. Okey. Malam ni insyaAllah seperti biasa kita sambung kitab Fardu Ain kita ni, iaitu kitab Safinatun Najah, matan Safinatun Najah. Dan malam ni kita masuk kepada perkara yang seterusnya, iaitu kita berhenti semalam pada syarat sah sembahyang. Ada 8 semua. Di ujung daripada syarat sah sembahyang tu, pengarang menyebutkan tentang takrif, iaitu takrif hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi kita baca yang itu, kita masuk kepada perkara yang berkaitan dengan aurat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Kata dia, al-ahdatsu isnani, asgharu wa akbaru. Fal-asgharu ma awjaba al-wudu'a wal akbaru ma awjaba al-ghusla. Dia kata hadas itu isnani, ada dua. Al-ahdatsu mubtada, isnani khabar. Kalau kita belajar nahwu, hadas itu ada dua. Asgharu wa akbaru, yang terlebih kecil dan yang besar. Jadi hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Jadi kita belajar semalam tadi pada perkara syarat-syarat sah sembahyang tu. Mula-mula sekali nombor 1 itu taharatul hadatsaini, yakni suci daripada dua hadas. Jadi sekarang ni dia sedang ta'rifkan ataupun berikan pengenalan kepada kita apa makna hadas, dua hadas tadi. Jadi dia kata hadas itu ada dua. Yang pertama asgharu, yang kedua wa akbaru. Hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi apa hadas kecil, hadas besar? Jadi jangan kita silap faham, hadas kecil buang yang kecil, hadas besar buang yang besar pula. Itu pemahaman budak-budak sekolah. Jadi sekarang ni dia takrifkan kepada kita, fal asgharu ma aujaba al-wudu'a. Hadas kecil itu ialah suatu perkara yang mewajibkan wudu. Maksudnya kalau ada hadas kecil, untuk angkat hadas tu kena ambil wudu. Itu dia panggil ma aujabal wudu'a. Itu perkara yang mewajibkan wudu. Okey. Kemudian dia kata apa? Wal akbaru ma aujabal ghusla, dan hadas besar itu ialah perkara yang mewajibkan mandi. Wal akbaru ma aujabal ghusla, dan hadas besar ialah perkara yang mewajibkan mandi. Jadi sekarang ni hadas kecil yang mewajibkan kita berwuduk, iaitu wuduk kita jadi batal. Kita dah tahu ada 4 benda, kita dah belajar itu. Dan perkara yang mewajibkan kita mandi ada 6, kita pun dah belajar itu. Itulah hadas kecil dan juga hadas besar.
Jadi maknanya siapa yang berlaku ke atas diri dia selepas dia ambil wuduk, 4 perkara, salah satu daripada 4 perkara, maka batal wuduk, dia berhadas kecil. Siapa yang berlaku ke atas diri dia salah satu daripada 5 perkara, 6 lah. 6 semuanya, tapi yang ke-6 tu tak termasuk lah, pasal mati tu tak ada semayang pun dah. Jadi 5 perkara, daripada 5 perkara tadi, maka wajiblah ke atas diri dia untuk mandi. Maka dia dipanggil berhadas besar. Itu secara ringkas lah. Okey, saya ingat boleh jelas dah tu ya. Tak ada masalah. Kemudian yang seterusnya kata pengarang, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid daraini, al-auratu arba'un. Aurat ni ada 4 jenis. Aurat ni ada 4 jenis dia kata. 4 kategori. Jadi ada 4 kategori aurat. Yang pertama yang disebut di sinilah, walaupun perbahasan tu ada lebih luas lagi. Jadi sebenarnya, okey, saya bagi mukaddimah dulu. Sebenarnya sepatutnya di sini aurat yang disebutkan di sini ialah aurat bab semayang saja. Sebab kita masih membincangkan tentang bab semayang. Tetapi pengarang kita ni dia bawa juga sebahagian aurat-aurat yang lain yang bukan masuk di dalam kategori apa benda kita masuk dalam kategori aurat yang haram dilihat. Okey? Aurat ni apa benda? Ada 2. Ma yajibu satruhu. Satu, perkara yang wajib kita tutup. Aurat yang wajib kita tutup, iaitu dalam semayang ni lah. Kita wajib tutup untuk sah semayang. Yang kedua, nama dia ma yahrumu nazaruhu, iaitu perkara yang haram kita lihat. Jadi ada aurat yang haram kita lihat, ada aurat yang wajib kita tutup. Jadi dia ada 2 perbahasan yang berbeza. Tetapi pengarang kita ni dia bawa masuk sekali di dalam tempat ini aurat-aurat yang haram dilihat sekali, bukan saja yang wajib ditutup. Okey, nanti saya akan sebutlah sementara kita baca nanti saya akan sebutlah benda ini. Baik, dia kata aurat tu ada 4. Yang pertama, auratul rajuli mutlaqan wal amati fi salati ma baina surrati war rukbati. Aurat lelaki mutlaqan, mutlaq, bidun tafsil. Maksudnya aurat lelaki sama ada dalam semayang, sama ada luar semayang, sama ada depan perempuan yang ajnabiyah, sama ada tak ada perempuan ajnabiyah. Maka aurat lelaki itu apa benda dia? Ma baina, dan juga wal amati, dan juga aurat hamba perempuan. Yang hamba ni dah tidak ada lagi pada hari ini. Ma baina surrati war rukbati, iaitu di antara lutut dan juga pusat. Ma baina surrati, di antara pusat, surah pusat, war rukbati, dan lutut. Itu aurat lelaki. Aurat lelaki dan juga aurat hamba perempuan dalam sembahyang. Aurat lelaki tak kisah luar sembahyang ke dalam sembahyang ke, aurat dia di antara pusat hingga ke lutut. Okey, jelas. Timbul persoalan. Saya biasa dengar, katalah saya buat soalan. Tuan-tuan tak tanya pun tak apalah, anggaplah tuan-tuan tanya, saya buat soalan. Katalah kita biasa dengar ada orang kata perempuan tak boleh melihat seluruh tubuh badannya. Okey? Maksudnya perempuan tidak boleh melihat lelaki seluruh badannya. Ya, betul. Jadi lelaki, perempuan tidak boleh melihat tubuh badan lelaki seluruh tubuh badannya. Termasuk lengan, termasuk muka sekali lah. Melihat saja-saja tu tanpa ada keperluan, haram dilihat. Jadi adakah lelaki wajib tutup seluruh badan? Ya, ada ulama kata wajib di atas dasar, bukan atas dasar dia aurat, tetapi atas dasar dia ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik. Saya baca sikit petikan daripada kitab syarah matan Safinatun Najani, namun di Irsyadus Surat
bisyarhi Safinatin Najat wa Safinatis Salah. Okey, dia kata apa macam mana? Wa kaunul mar'ati yahrumu 'alaiha an-nazaru ila badanil ajnabi la ya'ni annahu 'auratun. Dan keadaan perempuan haram melihat kepada badan lelaki yang ajnabi, yang bukan mahram dia. Lelaki yang bukan mahram dia, dia haram tengok. Jadi keadaan perempuan haram melihat kepada tubuh badan lelaki yang ajnabi, la ya'ni annahu auratun, bukan menunjukkan bahawasanya tubuh badan lelaki seluruh badannya adalah aurat. Kan, bukan menunjukkan dia aurat, hanya antara pusat ke lutut saja. Tetapi perempuan haram melihat badan ataupun tubuh badan lelaki. Kenapa? Kerana tubuh badan lelaki itu haram dilihat, bukannya aurat. Auratnya antara pusat dengan lutut. Kena faham? Tetapi perempuan melihat tubuh badan lelaki hukumnya haram. Lalu kata dia, wa innama yajibu alaihi satruhu, sesungguhnya wajib ke atas lelaki menutup tubuh badannya, min babi adamil i'anati 'alal ismi, daripada bab tidak tolong menolong di atas dosa. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tutup, perempuan tu tengok dia berdosa. Walaupun kita bukan wajib tutup. Sebab apa? Sebab dia bukan aurat pada asalnya. Pada asalnya. Okey? Tetapi kita tutup atas dasar tolong menolong di atas kebaikan. Tolong menolong di atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi sekali lagi saya cerita, kalau orang kata kita belajar tadi aurat lelaki dengan perempuan, aurat lelaki mutlaqan, semata-mata, tak ada tafsil, luar semayang ke dalam semayang ke apa, di antara pusat hingga ke lutut. Baik, jelas. Kalau orang kata saya belajar orang lelaki kena tutup seluruh badan, kerana orang perempuan tak boleh tengok badan dia, orang perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram dia. Baik, kenapa macam tu? Sini kata auratnya antara pusat ke lutut saja. Kerana bukannya wajib tutup tu atas dasar dia aurat, tetapi wajib tutup tu di atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maksudnya tolong menolong di atas perkara kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong di atas perkara permusuhan, dosa dan permusuhan. Jadi kita tolong dia lah. Kan? Pasal kalau kita pakai pakaian di antara pusat ke lutut saja, kita berjalan, dia tengok, maka berdosalah dia, dan kita berdosa kerana mensebabkan dia buat dosa. Itu bukan kerana dia aurat. Okey? Itu yang disebutkan di dalam syarah kitab Safinatun Najah ini. Baik, jadi aurat lelaki dan aurat perempuan, hamba perempuan, ma baina surrati war rukbati. Jadi dalam semayang wajib ditutup di antara pusat hingga ke lutut. Gelap pula dah. Okey, kejap. Okey, nah. Baik, selesai. Kemudian yang kedua, wa auratul hurrati. Okey, yang kedua, wa auratul hurrati fi salati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Dan aurat perempuan fi salati, di dalam semayang, jami'i badaniha, seluruh badannya, ma siwal wajhi wal kaffaini, iaitu yang lain daripada muka dan tapak tangan ni, iaitu. Jadi aurat perempuan di dalam sembahyang, dalam semayang saja, itu aurat dia. Adapun selain daripada sembahyang, maka khilaf ulama. Adakah muka ini wajib ditutup ataupun tidak wajib ditutup? Muka dan tangan ni wajib ditutup tak depan lelaki ajnabi, lelaki yang dia boleh kahwin. Itu khilaf ulama. Okey? Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab dia Hasyiah Al-Baijuri, muka dan tangan wajib ditutup di hadapan lelaki yang ajnabi. Lelaki ajnabi maknanya lelaki yang boleh berkahwin dengan dia. Maka dalam mazhab Syafi'i kena tutup semua, kena pakai
niqab. Semua kena tutup. Itu pendapat yang kuat. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i disebut dalam Hasyiah Baijuri juga, iaitu muka dan tangan walaupun di luar semayang, maknanya selain daripada semayang, sama tidak aurat juga. Dan inilah yang banyak kita praktik dalam masyarakat kita, iaitu kebanyakan perempuan tidak menutup muka dan juga tidak menutup tangan keluar daripada rumah mereka. Okey? Nah, jadi benda itu khilaf di luar daripada sembahyang. Adapun di dalam sembahyang, sepakat ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahawasanya auratnya adalah seluruh badan melainkan muka dan tangan sahaja. Jadi muka seperti kita belajar dalam ambil wuduk itu, daripada tempat tumbuh rambut, bawahnya sampai dagu tempat lekuk ni. Lebarnya telinga dan di sini telinga. Jadi sila ambil perhatian khususnya pada muslimat, kalaulah apa benda tutup aurat tadi, mesti ditutup selain daripada muka. Jadi mukanya sampai ke dagu ni saja. Ni dagu ni. Yang bawah daripada ini bukan dah muka. Ini dah bukan dah muka. Itu mengikut pendapat yang kuatlah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi mesti kena letakkan telekung ni di sini. Sebab bahagian bawah ini dah bukan muka mengikut pendapat yang kuat. Walaupun ada sebahagian ulama kata ini pun masih muka lagi. Okey, jadi di sini hadnya. Jadi kena letakkan telekung tu di kawasan ini. Okey, jelas Itu muka. Tangan tu sampai ke pergelangan tangan. Buku yang timbul ini adalah bahagian aurat dah. Di bawah ni saja. Mana kalau orang nak potong tangan si pencuri, sampai sini. Yang atas pada tu, itu dah dikira sebagai aurat. Okey, baik. Jelas Itu yang kedua, aurat perempuan yang merdeka. Al-hurrah, perempuan merdeka fi salati, di dalam sembahyang, jami'u badaniha, seluruh tubuh badannya, illa ma siwal wajhi, iaitu selain daripada muka, wal kaffaini, dan juga tangan. Tangan ni maknanya masuk depan dan belakang lah sekaligus. Okey. Kemudian yang ketiga, wa auratul hurrati wal amati indal ajanib jami'ul badani. Ini yang saya sebutkan tadi. Dan aurat perempuan merdeka dan juga hamba perempuan. Hamba perempuan kita nak bincang pun, dunia ini dah tak ada dah hamba. Jadi kita bacalah apa yang disebut oleh kitab fiqh. Dan aurat perempuan merdeka dan hamba perempuan indal ajanib, di sisi mana di hadapan lelaki-lelaki yang ajnabi, yakni lelaki-lelaki yang boleh dia kahwini. Perempuan depan lelaki yang dia boleh kahwini, maksudnya bukan mahram dia. Apa aurat dia? Jami'ul badan, seluruh tubuh badan termasuk muka dan tangan. Inilah pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kuat. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, perempuan tu kena pakai niqab ikut pendapat yang kuat. Akan tetapi ada qaul yang disebut oleh Imam Al-Baijuri tadi tu agak ringan sikitlah daripada kita. Jadi oleh itu, siapa yang pakai niqab, maka dia adalah pengikut mazhab Syafi'i yang sebenar. Yang pure. Kalau siapa yang tak pakai niqab, dia telah pengikut mazhab Syafi'i juga, tetapi ambil pendapat yang kedua. Jadi Imam Ibrahim Baijuri disebut dalam hasyiah dia, tidak mengapa untuk taklid pendapat yang kedua ini, kerana telah menjadi umum dalam masyarakat di zaman dia pun, perempuan keluar rumah tidak menutup muka, apatah lagi di zaman kita hari ini. Okey. Jadi Syekh Syekh Ahmad Asy-Syatiri dia sebut dalam syarah dia Nailur Raja', dia kata apa? Dia kata fayajibu alai, apa dia tadi? Fayajibu alaihima satruhu, maka wajib ke atas keduanya tadi, iaitu perempuan merdeka dan hamba perempuan tadi, menutup seluruh badannya. Wa yahrumu alaihim nazru syai'im minhu, dan haram bagi lelaki tadi melihat sesuatu daripada tubuh badan perempuan. Muka dia pun tak boleh tengok, tangan dia pun tak boleh tengok, haram tengok.
Walaupun dia tak tutup, haram tengok. Tutup tadi tu pendapat muktamad wajib. Tetapi kalau dia tak tutup, adakah boleh tengok muka dia saja-saja? Tak boleh juga tengok, haram tengok muka perempuan saja-saja. Tetapi ada beberapa tempat, ada 7 masalah yang disebut oleh kitab Matan Abi Syuja'. Ada 7 keadaan boleh dilihat. Antaranya ketika nak menjadi saksi. Antaranya ketika nak muamalat jual beli. Antaranya ketika nak meminang. Itu boleh tengok muka dan tangan dia. Jadi kita nak minang anak perempuan orang ni, kita tak tahu lagi muka lagu mana. Kita pun duduklah tepi jalan, tengok. Itu dibenarkan untuk kita tengok muka dia dan tangan dia. Itu dia panggil skodeng yang halal. Skodeng halal, mengintai yang halal. Tapi mengintai itu muka dengan tangan saja. Tetapi dengan syarat, kita tahulah maknanya kalau kita pinang budak perempuan ni, ada harapan boleh diterima oleh bapaknya. Tetapi kalau kita tahu dari segi adatnya memang tak boleh diterima kita ni jadi menantu dia, maka mula-mula lagi kita tengok nak intai dia untuk buat bini tu, nak tengok dia muka dia tu dah tak boleh dah. Memang tak ada harapan nak terimanya. Contohnya macam mana? Contohnya anak sultan. Kan? Contoh anak sultan zaman dulu lah, hak jenis duduk dekat rumah. Sekarang ni memang dah expo apa semua, boleh tengok kat IG, Facebook dan sebagainya. Kita nak tengok anak sultan tu, kenapa? Dengan asas kita nak minang dia. Memang kita ni orang biasa, memang tak diterima lah dari segi adatnya. Melainkan kita ni orang hebat-hebat dan sebagainya. Kita orang kampung-kampung biasa, nak tengok anak sultan. Itu memang tak diterima dah. Tengok tu dulu dengan, walaupun dengan tujuan untuk meminang sekalipun, hukumnya tetap haram. Itu masalah tengok orang perempuan. Jadi, kena hati-hatilah dalam bab ini. Kemudian tengok itu, kalau tertengok dimaafkan. Tetapi kena cepatlah alihkan pandangan tadi. Baik, selesai. Itu aurat perempuan yang merdeka. Aurat perempuan yang merdeka dan juga hamba perempuan di depan lelaki yang ajnabi. Yang keempat, wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Dan yang keempat, di hadapan mahramnya dan juga perempuan. Yang ini perempuan muslimah. Perempuan merdeka di hadapan mahramnya. Hamba merdeka di hadapan mahramnya. Dan juga mereka berdua ni di hadapan perempuan-perempuan yang muslimah. Apa auratnya? Okey, orang merdeka dan hamba ni berhadapan dengan mahram mereka. Siapa mahram? Lelaki mahram. Ayah mereka, anak mereka, cucu mereka, anak saudara, pakcik mereka. Ini mahram mereka. Jadi, pak mentua dan sebagainya ini mahram yang haram kahwin selama-lamanya. Jadi, mereka ni di hadapan mahram mereka. Dan juga mereka ini di hadapan perempuan muslimah. Apa auratnya? Ma baina surrati war rukbati, yakni di antara apa? Di antara pusat dengan lutut. Maknanya di hadapan perempuan mahram, di hadapan lelaki-lelaki mahram, ayah dan sebagainya, yang wajib ditutup adalah antara pusat dengan lutut saja. Selain daripada itu tidak wajib ditutup. Tetapi dengan syarat tidak ada fitnah. Tetapi zaman ini saya katakan zaman yang cukup mencabar, zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian. Walaupun dalam kitab sebut macam ni, maka syaigialah, amatlah penting sangat. Walaupun anak perempuan depan bapaknya ditutup bahagian atas badan, kena tutup juga. Walaupun mak dengan anak lakinya, walaupun dalam kitab sebut di antara pusat dengan lutut, tetapi bahagian atas badannya kena tutup juga. Sebab apa? Sebab zaman ini zaman yang banyak ujian dan zaman banyaknya fitnah. Jadi ujian dan fitnah ni susah nak dielakkan zaman ni. Walaupun kitab fiqh sebut aurat mereka adalah di antara pusat ke lutut sahaja. Begitu juga perempuan yang Islam di hadapan perempuan Islam. Sama-sama perempuan Islam auratnya di antara pusat dengan lutut juga. Maknanya seorang perempuan dengan seorang perempuan yang lain bersama-samaan
duduk dalam bilik berdua-duaan, okey, yang boleh dibukanya hanya selain daripada antara pusat hingga ke lutut. Okey? Baik. Kalau perempuan tu perempuan kafirah, dan perempuan kafirah tadi, perempuan kafir tadi bukan ada hubungan mahram dengan dia. Kalau ada hubungan mahram dengan dia, macam ni juga. Contohnya mak. Mak dia kafir, dia dah masuk Islam. Antara pusat dengan lutut juga. Kenapa? Kerana ada hubungan mahram keduanya tadi. Tetapi kalau perempuan kafir yang ajnabiyah, perempuan kafir yang ajnabiyah, yang bukan mahram dia, yang bukan ada hubungan dengan dia, contohnya perempuan kafir yang asing daripada dia, apa auratnya? Tak disebutlah di sini, tetapi saya sebutlah. Sebab apa? Sebab benda ni penting, ramai juga yang tanya. Auratnya iaitu matabdu. Jadi saya baca sini ya. Wa yahrumu 'alal hurrati an takshifa ma la yabdu indal mihnati fi hadrati imra'atin kafirah. Maka haram ke atas perempuan yang merdeka, perempuan yang ada hari inilah, membuka barang yang selain daripada yang nampak ketika bekerja pada perempuan yang kafirah. Kalau kita duduk di rumah, seorang perempuan duduk di rumah, dia bekerja di rumah, biasanya dia buka setakat mana? Biasanya dia pakai t-shirt, dia pakai seluar panjang, ataupun pakai kain sarung, macam tu. Tudung kepala tak pakailah di rumah. Yang kita masa perempuan tu bekerja, macam tu dia pakai, maka macam tu jugalah yang boleh didedahkan depan perempuan kafirah. Setakat tu saja. Jadi, kalau kita masuk ke salon perempuan-perempuan kafirah, orang kafir, perempuan-perempuan yang bukan Islam, dia potong rambut orang perempuan ni, orang perempuan Islam, dia potong rambut perempuan Islam ni. Adakah boleh mengikut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i? Boleh. Sebab apa? Sebab kepala ini tak termasuk. Jadi yang wajib ditutup ialah ma la yabdu indal mihnah. Maksudnya benda yang kita tak buka ketika kita tu situ masuk perempuan lah, bukan saya sekali tak termasuk. Iaitu ketika kita tutup ketika bekerja di rumah. Itu saja yang wajib ditutup depan perempuan kafirah. Mungkin tuan-tuan nak tanya, saya dengar kan depan perempuan kafir ni seluruh badan sama macam orang lelaki. Ya, ada pendapat kedua, tetapi pendapat itu pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad, yang kuat dalam mazhab Syafi'i ini. Maksudnya boleh dibuka, bahagian yang terbuka ketika kita bekerja di rumah. Yang tadilah kepala, lengan dan juga kaki sampai ke betis sikit. Okey, habis saya rasa habislah cerita tentang aurat. Baik, selesai. Kemudian kita masuk kepada perkara yang seterusnya, iaitu faslun arkanus salati 17. Rukun sembahyang tu ada 17. Jadi sekarang ni di dalam kitab ni dia sebut 17. Di dalam kitab lain disebut 13. Apa beza 17 dengan 13? Tak ada, sama saja. Beza dari segi cara bilang saja. Bendanya tak ada tambah apa. Baik. Di mana beza? Di 4 rukun. Yang kata 13, okey, dia kira semua pada 4 rukun ni. Contohnya apa benda? Rukuk serta tamakninah. Okey? I'tidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, okey, duduk antara dua sujud serta tamakninah. 4 rukun ni. Maka jadi 13. Yang jadi 17, 4 tamakninah ni di 4 rukun ni dia keluarkan. Dia kira asing. Dia kira macam mana? Rukuk. Kemudian rukun seterusnya tamakninah. Jadi tambahlah 4 lagi. 13 tambah 4 jadi 17. Itu sahaja bezanya. Jadi tuan-tuan jangan peninglah kalau jumpa ada setengah buku kata rukun sembahyang 13, buku ni kata 17, kitab tu kata 14 dan sebagainya. Dia semua sama saja, cuma dari sudut cara bilang saja. Okey, insya-Allah. Baik, rukun sembahyang ada 17 semua. Yang pertama an-niyatu, al-awwalu an-niyatu. Saya baca semualah terjemah belaka sebab syarat-syarat dia akan disebut di bahagian belakang, nanti dia akan hurai
takbiratul ihram berapa syaratnya. Jadi saya tak hurailah depan ni. Ni saya baca sepintas lalu. Okey. As-sani takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. As-salithu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardi. Berdiri lurus bagi orang yang mampu fil fardi, pada sembahyang fardu saja. Sembahyang sunat tak wajib berdiri walaupun kita mampu berdiri. Boleh kita sembahyang duduk, boleh kita sembahyang mengiring. Dua tu saja. Okey, duduk atau mengiring. Kalau kita sembahyang sunat, boleh duduk, boleh mengiring walaupun kita mampu berdiri. Cuma pahala dia kurang. Dia kurang. Dia duduk kurang daripada berdiri. Kalau mengiring, kurang lagi daripada duduk. Jadi dia makin kurang pahala. Tetapi sah sembahyangnya, walaupun kita mampu berdiri, tetapi kita sembahyang dalam keadaan duduk, sembahyangnya tetap sah. Baik. Yang wajib berdirinya ialah iaitu orang yang sembahyang fardu. Mesti berdiri. Kan? Hari ni kita tengok masalah juga ni. Kadang-kadang kita buat enteng je tentang syarat, rukun sembahyang ni. Rasa Allah Ta'ala maha pemaaf, Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala tahu kita susah. Iyalah, betul lah Allah Ta'ala tahu kita susah. Tapi susah tu dia ada dobit ataupun tanda-tanda ataupun had-had yang telah ditetapkan dalam hukum syarak. Kan? Bukan kata main sentam je. Susah ni, susah hentam kromo saja. Tak. Hari ni kita tengok ada orang yang boleh berdiri. Lama dia boleh berdiri kan. Dia boleh berdiri, tunggu beratur nak masuk supermarket musim Covid ni kan. Dia boleh jogging, dia boleh berdiri tepi jalan beli nasi lemak. Tapi bila semayang, yang herannya dia takbir Allahu Akbar, terus duduk. Masya Allah. Dia kata saya tak boleh nak rukuk lah, kata dia. Saya tak boleh nak sujud. Lepas tu saya semayang duduk. Yang tidak boleh tu sujud. Yang tidak boleh tu rukuk. Berdiri tu boleh. Kenapa berdiri tu boleh, tetapi kita korbankan berdiri dengan sebab tak boleh rukuk dan sujud? Tak boleh kita korbankan benda yang boleh. Jangan korbankan benda yang boleh. Yang boleh wajib dibuat. Yang tak boleh saja yang direngankan. Jadi rukun 17 ni yang tak boleh saja, kita boleh rengankan dia. Adjust. Berdiri boleh. Kena buat. Mesti kita kena. Dia ada setiap rukun tu kena datangkan dengan sempurna. Yang tak boleh saja yang kita jadi boleh direngankan. Ini hari ni orang yang sembahyang berdiri ni banyak. Yalah, ramai juga lah, kan, ramai juga yang tidak sah. Pasal apa? Pasal dia buat main suka hati dia saja. Okey. Yang keempat, rukun sembahyang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Al-khamis, yang kelima, ar-ruku', yakni ruku'. As-sadisu, yang keenam, at-tama'ninatu fihi, tama'ninah di dalam ruku'. Okey, tengok dia kira asing. Itu yang jadi 17. Kemudian asy-syabi'u al-i'tidalu. Yang ketujuh, rukun sembahyang yang ketujuh, i'tidal. As-saminu, rukun sembahyang yang ke-8, at-tama'ninatu, tama'ninah. At-tasyi'u, rukun sembahyang yang ke-9, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru, yang ke-10, at-tama'ninah, tama'ninah di dalam sujud. Al-hadi ashar, yang ke-11, al-julusu baina sajdah, duduk di antara 2 sujud. Al-thani ashar, yang ke-12, at-tama'ninatu fihi, tama'ninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Al-thalisu ashar, yang ke-13, at-tashahudul akhir, tashahud akhir. Al-rabi'u ashar, yang ke-14, al-qu'udu fihi, duduk pada tashahud akhir. Okey, membaca tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir. Al-khamisu ashar, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. As-sadisu ashar, yang ke-16, as-salamu, iaitu memberi salam. Yang ke-sabi'u ashar, yang ke-17, at-tartib, iaitu sembahyang itu mengikut rukun susunan yang telah ditetapkan. Okey, insya-Allah itulah rukun sembahyang. Baik, jadi saya terpaksa berhenti setakat ini dulu untuk baca kitab. Bukan tak nak baca lagi, bateri saya dah tak ada, tinggal 10. Saya nak jawab soalan
charger tak sampai nak hulu. Jadi saya jawab dulu soalan yang ada, yang selebihnya lagi insya-Allah kita sambung malam besok, insya-Allah. Jadi rukun 17 dah cerita dan dah terangkan. Jadi saya cuba jawab soalan-soalan yang ada di sini dan insya-Allah kita tamatkan sebelum bateri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey, baik saya tengok soalan ni. Okey, mana soalan pertama? Terkeluar sikit dari tajuk. Selalu dengar bila ustaz baca kitab akan baca macam doa. Boleh ustaz terjemah maksud doa tersebut? Terima kasih. Saya biasanya baca apa saya baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Kan? Itu selawatlah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian saya baca Rabbi syrah li sadri, itu doa untuk lapangkan dada. Biasanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian itu doa para malaikat yang ketika mana kisah Nabi Adam ada dalam Quran tu, subhanaka la. Kemudian Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, itu doa Nabi kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Ibn Abbas ketika Nabi tahnikkan Sayyidina Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia faham agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Itu doa Sayyidina Rasulullah, Sayyidina doa kepada Sayyidina Ibn Abbas ketika tahnik Ibn Abbas. Okey. Itulah lebih kurang baik. Okey. Seterusnya, soalan yang seterusnya, soalan. Lagi mana? Tak ada dah. Haram wanita melihat kepada tubuh badan lelaki yang ajnabi. Bukan menunjukkan tubuh badan lelaki itu aurat, tetapi tubuh badan lelaki itu haram dilihat. Wajib ke atas lelaki menutup tubuh badan dia disebabkan tolong. Okey, ya betul lah. Ustaz, pendapat pertama tu had muka sampai bawah dagu ke? Ya, sampai sini. Itu. Ya, pendapat kedua, ya betul. Okey, kalau macam dalam TV, perempuan biasa buka aurat, macam mana? Contoh pembaca berita. Haram buka aurat. Walaupun di dalam TV, buka aurat. Sebab kru-kru tadi tu tengok aurat dia. Ya, memang betul disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, melihat yang haram tu melihat bentuk asal aurat. Maknanya melihat secara live. Tapi kalau melihat di cermin, termasuklah dalam kategori TV dan sebagainya, maka ada ulama yang kata tidak haram, berdasarkan kias kepada cermin tadi, melihat bayang-bayang. Tetapi banyak ulama yang menolak pendapat ini. Kalau pendapat ini, kenapa? Kerana kadang-kadang hari ini fitnah yang boleh datang daripada TV, internet dan sebagainya lebih besar daripada kita tengok live. Kita tak akan berani nak tengok perempuan live lama gitu. Tetapi kalau di rumah kita, masuk dalam bilik, kita tekan internet, kita boleh tengok macam-macam. Kalau atas alasan kata tengok bayang cermin tu tadi, tengok di TV tu tidak berdosa, kan? Itu susah jugalah. Tetapi ada yang ulama yang menyebutkan macam tu. Jadi kesimpulannya begini, kalau di cermin, kita tengok perempuan di cermin, di TV tadi, kalau buka aurat yang membangkitkan syahwat itu haram lah. Kalau membangkitkan syahwat. Sebab ada ulama kata tengok di cermin tu tidak termasuk dalam kategori ni. Yang disebut di sini itu tengok secara live. Secara live.
Pada rukun tamak nina, adakah sepakat pada keempat-empat mazhab? Sebab anda selalu tengok terutama pada Pakistan tak ada tamak nina. Ya. Dia yang tamak nina ni dalam mazhab kita Imam Syafi'i je. Dalam mazhab lain ada yang tak ada tamak nina. Contohnya duduk antara dua sujud tu tak ada pun, bagi dia bangun terus turun balik. Bangun lepas tu turun balik. Itu dalam mazhab Hanafi. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita ni macam itulah. Okey. Jadi mazhab lain tu agak lain sikit cara dia. Khilaf. Mak andam lelaki make up dan hiaskan pengantin perempuan. Tak boleh. Dia lelaki, mana boleh make up hiaskan pengantin perempuan. Walaupun dia tertutup. Saya tutup semua, Ustaz. Tutup semua. Dia cuma make up muka je. Yalah, melihat muka tu kan tak boleh. Lelaki tengok muka tu atas dasar nak make up tu. Tapi pula dia lelaki. Alah, dia lembut dah, Ustaz. Mak andam ni bukan mak andam, Pak andam kan. Pak andam ni dia dah hilang kelelakiannya. Tak boleh. Walaupun kita rasa hilang kelelakian dia, tapi dia tetap hukumnya lelaki. Bukan darurat pun make up tadi. Okey. Bagaimana kedudukan kaki ketika qiyam? Lurus ke depan atau berbentuk V? Ya, lurus ke depan. Sebab jari kita ni sunat menghadap ke arah kiblat. Kalau V menghadap ke mana? V tu. Yang ni menghadap ke Spanyol, yang ni menghadap ke Itali. Jadi dia sunat menghadap ke arah kiblat. Jadi lurus gitu, menghadap ke depan. Ada tips amalan zikir harian ni Ustaz Amal? Zikir harian ni banyaklah, tentu semua. Saya berzikir pun kadang-kadang tak tentu. Cuma masa PKP ni, antara maghrib dengan isyak tu, saya ajak anak-anak dan isteri untuk baca Ratibul Haddad dan Asma'ul Husna. Gitu je lah. Jadi, dan lepas subuh, biasanya saya baca Hizib Nawawi. Itulah. Jadi zikir ni tuan-tuan semua banyak nak dibaca. Boleh pilih mak, boleh belakang baca. InsyaAllah. Yang penting kita istiqamah. Bacaan zikir tu istiqamah. Terutama sekali zaman-zaman wabak ni. Bacalah zikir-zikir. Tetapi 3 benda ni satu hari jangan tinggal. Itu istighfar, selawat kat Nabi dan juga la ilaha illallah. Buatlah berapa tuan-tuan mampu. 3 benda ni jangan tinggal setiap hari. Mungkin kita seeloknya buat setiap satu ni 100. Kalau tak mampu pun sekurang-kurangnya 10. Kan? Istighfar 10, selawat 10, la ilaha illallah 10. Bagaimana jika seorang menggambarkan auratnya? Contoh, rambut si fulanah panjang. Adakah dikira sebagai mendedahkan aurat? Dia tidak dikirakan sebagai mendedahkan aurat. Tetapi apa tujuan dia cerita tadi? Kalau tujuan dia cerita tu saja-saja, dia panggil mengumpat. Kalau orang lain cerita. Kalau dia cerita ke orang tu, apa faedah tujuan dia nak cerita? Kalau tidak ada, itu dia pasal membuka keaiban diri kita sendiri. Benda-benda yang Allah Ta'ala suruh tutup. Kita buka buat apa? Tak boleh. Dan kadang-kadang boleh. Contohnya ada orang pergi Minang. Kita ni cerita dulu lah. Hantarkan perempuan pergi tengok perempuan tu, tengok rambut, tengok apa. Sebab kita tak boleh tengok rambut. Kita nak tahu juga dia botak ke tak botak, kan? Yang boleh tengoknya muka dengan tangan. Nak tahu dia botak ke tak botak. Mana boleh? Jadi hantarlah perempuan tu pergi tengok, pergi balik. Dia, tak salah dia kata perempuan tu botak, kata dia. Rambut tak ada. Itu dia boleh lah. Tengoklah apa tujuan. Tujuan cerita bab rambut apa semua tu, tujuannya apa. Okey. Tak habis. Qala al-musannif. Maksud qala al-musannif tu, itu adab kita membaca kitab. Kita kata qala, berkata al-musannif, iaitu pengarang kitab ini. Itu bahasa Arab.
Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Jadi menunjukkan bahawa yang kita baca ini bukan daripada kita, itu adalah ayat kitab. Qala al-musannif. Jadi biasanya orang yang sistem pendidikan kitab secara turus ni, sebelum mereka mula membaca kitab-kitab Jawi lama ataupun kitab-kitab Arab, mereka akan mulakan qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Lepas tu dan mereka syarah. Bila nak sambung baca balik, dia akan start balik. Qala, sekurang-kurangnya qala, kata musannif. Ataupun dia sambung panjang, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Untuk menunjukkan apa yang dia sedang cakap ni, dia sedang baca tu bukan yang dia itu adalah perkataan pengarang kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-beradik perempuan, nenek isteri kita. Adik-beradik perempuan, nenek isteri kita. Nenek saudara isteri. Mahram kita ke Ustaz? Tak mahram. Kita mahram dengan mak mertua saja. Dan ke atas. Siapa atas pada mak mertua kita? Nenek mertua. Kan? Itu mahram lah. Okey? Tetapi adik-beradik nenek mertua kita tak mahram. Sama dengan adik-beradik mak mertua kita bukan mahram. Nenek mertua mahram kita. Adik-beradik nenek mertua bukan mahram. Mak mertua mahram kita. Adik-beradik mak mertua kita bukan mahram. Kita panggil makcik, tapi dia bukan makcik kita. Kan? Kita panggil je makcik. Maknanya boleh menikah dengan dia pun. Tapi tak boleh dijamakkan di antara anak saudara dengan mak saudara ataupun tok saudara. Tok saudara lah dalam kes ni. Yang tak bolehnya dijamak, mana dimadukan. Okey. Itu bukan mahram. Cuma orang kita ni kira panggil nenek lah kan. Itu panggilan kita je. Tapi dari segi hukumnya bukan. Sama juga pada 7 anggota sujud. Banyak dan boleh dikatakan majoriti yang nak tengok jari kaki tak dibengkokkan. Ya. Dalam mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, contoh mazhab Hanafi, banyak yang Syekh Fendi jumpa tu orang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia yang wajib sujudnya anggotanya satu, dahi saja. Yang lain tak wajib. Kita 7. Jadi sebab tu orang mazhab Hanafi kaki dia tergayut lah apalah, itu sah dalam mazhab dia. Mazhab kita tak boleh, tak sah. Minta maaf tertinggal. Tak habis ke jawab soalan tadi? Okey. Okey. Bateri ada 5 lagi ni. Tengok sempat habis ke tak? Kata sempat habis ni dia mati sendiri ke? Nak minta hukum jamak untuk staff frontliner, jamak takdim ke jamak takhir. Baik. Saya memang betul ini ada isu sikit masalah frontliner ni. Boleh ada yang kata boleh semayang tanpa tayammum dan wuduk dan sebagainya. Cuma begini, kita cuba dulu tanya frontliner tu dulu. Orang frontliner ni dia boleh semayang dalam waktu tak? Sebab kita pun tak tahu pasal kita duduk rumah. Tengok kat berita tu nampak macam kelang kabut je. Tapi kelang kabut tu setakat mana pun kita tak tahu. Kalau boleh semayang dalam waktu, semayanglah dalam waktu, itu hukum asalnya. Sebab dalam mazhab Syafi'i yang boleh jamak ni sebab musafir, sebab hujan je. Hujan jamak takdim. Dan satu lagi Imam Nawawi kata sebab sakit. 3 je. Kan? Okey. Kalau tak boleh juga, kita boleh ambil pendapat yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata boleh jamak walaupun tidak ada apa-apa masalah. Tapi jangan jadikan adat kebiasaan. Okey? Jadi bukan adat kebiasaan lah. Itu ketika ada kesukaran dan sebagainya macam ni, bolehlah dijamakkan. Jamak saja qasar. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi saya ingat kalau susah sangat pun jamak lah. Setakat saya baca kat Facebook ini, tak adalah kata sampai pakai baju PPE tu sampai tak boleh semayang, jamak pun tak boleh. Saya tak ada lagi lah rasa tengok setakat ditulis ni. Mana kalau dia masuk kerja pukul 7 pagi, 8 pagi. Mungkin dia shift dia habis pukul 5 petang. 5 petang asar masih ada lagi, boleh jamak zuhur asar. Kan? Gitu. Okey, insya-Allah. Jadi tak ada masalah jamak takdim ke jamak takhir. Okey, Ustaz Yusof. Tak perlu berwuduk. Ya, sama yang saya sebut tadi. Kalau wuduk ni asal dalam untuk semayang. Sebab apa? Quran sebut macam tu. Ya ayyuhallazina amanu
idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maknanya asal untuk semayang mesti kena ada wudu. Jadi seboleh-bolehnya mesti berwudu. Seboleh-bolehnya. Jadi kita tak boleh nak buang begitu saja. Maknanya kita usahakan supaya kalau boleh jamak dulu. Kalau tak boleh jamak, baru kita cari solusi yang lain. Maksudnya, kalau boleh ambil wudu dulu. Kalau tak boleh, barulah kita berpindah kepada tayamum. Kan? Jadi kalau tayamum pun tayamum di kulit. Bermakna kena buka juga. Kan? Tayamum kat luar ni tak jadi dalam mazhab Syafi'i. Tayamum tu mesti kulit. Kan kita belajar dah bab tayamum tu. Jadi maknanya kesimpulannya dia buka juga baju tu. Jadi kalau halang buka, apa salahnya kalau ambil wudu? Jadi kita tak bolehlah buang kewajipan yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran sewenang-wenangnya. Mestilah ada mana kata darurat yang betul-betul lah, yang tak boleh sangat. Sebab Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu nak bersemayang, nak berdiri semayang, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga ke siku, wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Allah Ta'ala sebut dengan jelas. Jadi ini yang perlu diutamakan dulu, melainkan terdesak sangatlah. Jadi apa-apa pun tanya kepada frontliner lah, adakah mereka boleh apa benda semayang dalam biasa ataupun jamak, ambil wuduk dan jamak. Kalau boleh, itulah yang diutamakan dahulu. Okey, wallahu alam. Tak ada kot okey, insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa malam besok lebih kurang 1 jam jugalah. Bateri pun dah tak apa nak ada dah, ada 2% lagi. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Kita sambung besok dengan huraian perkara yang berkaitan dengan niat, qasad, ta'arud dan ta'yin, insyaAllah. Jadi siapa yang nak tahu apa itu qasad, apa itu ta'arud, apa itu ta'yin, insyaAllah kita mula malam besok, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqqihna faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.